Bahkan jenis-jenis kesalahan yang berada di bawah hukuman kisos. Okay? Ada dua jenis kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustazah Huda Rahman. InsyaAllah sebagaimana yang Ustazah janjikan, kita akan sambung untuk siri yang kedua, iaitu di bawah tajuk jenayah dalam Islam. InsyaAllah untuk siri yang kedua ini kita akan sambung berkaitan dengan dua lagi jenis hukuman, iaitu hukuman kisos dan hukuman ta'zir. Okay? Kita lihat yang pertama dahulu, iaitu hukuman kisos. Okay? Apakah yang dimaksudkan dengan hukuman kisos? Hukuman kesaksian yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi daripada maksud ini jelas kita boleh faham bahawa bila sebut saja kisos, dia mesti berkaitan dengan balasan yang sama. Okay? Baik, apakah hukum melaksanakan hukuman kisos? Perhatikan hukumnya. Hukumnya akan menjadi wajib jika sekiranya mangsa atau waris mangsa mahukan balasan yang sama. Namun demikian, mangsa atau waris mangsa boleh menggantikan balasan tersebut dengan diat ataupun memaafkannya. Okey. Jadi itu adalah hukum kepada pelaksanaan hukuman kisos. Apakah dia diat? Diat ini dalam bahasa yang kita senang faham adalah pampasan. Apa dia pampasan ni? Ia adalah jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama ataupun yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan diat. Okay? Baik, kita akan lihat pula bahkan jenis-jenis kesalahan yang berada di bawah hukuman kisos. Okay? Ada dua jenis kesalahan. Yang pertama ialah pembunuhan, manakala yang kedua adalah perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Okay? Baik, kita pergi pada yang pertama dahulu, iaitu jenayah pembunuhan. Okey. Apakah dia pembunuhan? Iaitu sebarang bentuk serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Tak kiralah apa cara, apa alatan yang digunakan. Yang mana yang dikatakan sebagai pembunuhan ialah apa saja perbuatan yang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Okey. Hukuman kepada pembunuhan ini, yang pertama adalah mati, iaitu dibunuhlah, dibunuh. Manakala yang kedua, diat jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Okey. Seterusnya ialah berkaitan dengan jenis-jenis pembunuhan. Baik, kita akan lihat pula apakah jenis-jenis pembunuhan menurut Islam. Ada 3 jenis. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Maknanya memang ada niat untuk melakukan pembunuhan tersebut. Jenis yang kedua ialah pembunuhan separa sengaja. Macam mana kita nak faham separa sengaja ni? Okay, dia tidak ada niat untuk membunuh. Okay, contohnya, seorang memukul. Si A memukul si B dengan tidak ada niat untuk membunuh, tapi tanpa disengajakan, rupanya B terbunuh. Jadi dia tidak ada niat pada asalnya untuk membunuh, sekadar memukul. Cuma pukulannya dia tak sangka sampai mengakibatkan pembunuhan. Itu dia namakan sebagai separa sengaja. Manakala yang ketiga ialah pembunuhan tanpa niat. Okey, ini memang jelaslah tidak ada niat untuk membunuh. Untuk mudah kita faham, contohnya seorang berburu di hutan. Dia nak tembak mungkin kancil, tapi rupanya dia tertembak pemburu lain. Jadi itu dia namakan sebagai pembunuhan tanpa niat. Okey. Baik, berikutnya kita akan lihat kesalahan yang kedua, iaitu perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Okey. Maksudnya ialah mudah aja, sebarang bentuk perbuatan yang mendatangkan kecederaan kepada tubuh badan. Okey. Jadi untuk kesalahan yang kedua ni, hukumannya iaitu yang mendatangkan kecederaan tadi, perbuatan yang membawa kepada kecederaan, hukumannya yang pertama balasan yang sama. Maksudnya kalau yang dicederakan itu adalah tangan, maka balasannya juga sama, kawasan tangan jugalah. Okay? Jika yang dicederakan itu telinga, maka telinga jugalah balasannya. Ataupun hukuman yang kedua adalah diat, jika ada pengampunan daripada mangsa ataupun waris mangsa. Okay? Baik, berpindah kepada jenis hukum yang ketiga, iaitu hukum ta'zir. Okay? Apa maksud hukum ta'zir ni?
hukuman kesaksian yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebaliknya diputuskan oleh pihak mahkamah. Okey, itulah yang kita sebut sebagai hukum ta'zir. Baik. Hukum melaksanakan hukum ta'zir adalah hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dan maslahat rakyat dan negara. Maslahat ni adalah kepentingan, kebaikan, kebajikan bagi kesalahan yang tiada peruntukannya, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Okey. Jadi itu adalah hukum pelaksanaan hukuman ta'zir. Kita akan lihat seterusnya contoh hukuman-hukuman dalam kategori hukuman ta'zir. Okey. Yang pertama, teguran. Okey. Kedua, denda. Yang ketiga, penjara. Keempat, sebatan. Dan yang kelima, hukuman mati. Okey. Berikut adalah kita akan lihat di akhir video ini apakah sebenarnya hikmah ataupun kelebihan Allah mensyariatkan hukuman jenayah dalam Islam, dan tak lain tak bukan hikmahnya kebaikan yang kembali kepada kita sebenarnya. Okey. Baik. Yang pertama, untuk menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup dengan sejahtera. Yang kedua, untuk mendidik dan menghukum bagi sebarang kesalahan yang dilakukan supaya mendapat keampunan Allah. Jadi mendidik itu bukan sekadar kepada penjenayah tapi juga kepada masyarakat di sekelilingnya, serta menghukum bagi penjenayah lah. Okey, dan yang ketiga, dapat menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian masyarakat dan negara. Okey. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami keseluruhan tajuk jenayah dalam Islam ini. Semoga ia bermanfaat untuk semua. Sekian dahulu untuk perkongsian pada kali ini. Sebagaimana biasa, jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa lagi di lain-lain video. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.